Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, murid-murid yang dikasihi sekalian, kita telah berada dalam 14 Syawal 1440 Hijrah bersamaan dengan 26 Mei 2021. Dan pada hari ini insya-Allah ada satu peristiwa yang penting dalam pendidikan Islam, iaitu di mana peristiwa tersebut ada beberapa amalan yang sunat muakkad dilakukan oleh kita. Sebelum itu, Ustaz akan beri satu soalan bagi memugarkan pemikiran kita. Apakah nama solat yang mana solat ni 2 rakaat tetapi dia memiliki 4 kali rukuk? Ustaz ulang sekali lagi. Apakah nama solat? Solat ni dia 2 rakaat tetapi dia 4 kali rukuk. Okey, jom kita kira. Baiklah murid-murid, betul jawapannya ialah solat sunat khusuf, iaitu solat sunat gerhana bulan ataupun solat solat sunat gerhana matahari. Baiklah, pada hari ini seperti mana yang saya telah nyatakan dalam permulaan mukadimah saya tadi, bahawa pada hari ini, hari Rabu 26 Mei 2021 pada jam 7.11 malam. Malam ni lah insya-Allah akan berlaku peristiwa gerhana bulan penuh di negara kita. 7.11 malam. Kalau dekat negeri Johor ni 7.09 dah waktu solat maghrib. Jadi kita kena utamakan solat fardu maghrib. Lepas tu barulah kita solat sunat gerhana bulan. Baiklah, sebelum saya meneruskan tentang makluman, informasi berkenaan dengan solat sunat gerhana bulan, saya ingin nyatakan di sini ialah apakah informasi berkenaan gerhana ini. Baik, gerhana bulan ini berlaku ketika fasa bulan purnama, bulan penuh, di mana bulan, bumi dan matahari berada pada kedudukan yang hampir sejajar. Dan bulan akan berada di kawasan bayang-bayang bumi yang gelap. Seterusnya, warna permukaan bulan akan mengalami perubahan dari warna putih bersinar ke merah-merahan, di mana kesan umbra ini boleh dilihat dengan mata kasar. Kita boleh lihat dengan mata kasar kita, tapi jangan tengok terlalu lama kerana ianya boleh membahayakan penglihatan kita. Biasanya kita akan menggunakan alat yang akan dapat membantu kita melihat. Tak boleh lihat gerhana bulan ke gerhana matahari ke, tak boleh dilihat secara terus dengan mata kasar kita, sebab akan mengalami kerosakan pada mata kita. Kita kena guna alat yang sesuai. Boleh tanya dengan guru di sekolah. Baiklah, ketika bulan terbit di ufuk timur, gerhana sudah berada di fasa kemuncak. Bulan berada di kedudukan paling hampir dengan bumi. Baiklah murid-murid, soalan saya, pernah tak berlaku gerhana bulan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawapannya pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, gerhana bulan dan matahari. Jadi apakah yang dilakukan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya gerhana bulan. Baik, antara amalan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah solat sunat yang dinamakan solat sunat khusuf, iaitu solat sunat gerhana bulan. Apakah maksud solat sunat gerhana? Solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana, kalau kita lihat dalam buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4, di mana dia menyatakan bahawa solat sunat gerhana ialah solat yang dilakukan ketika berlaku gerhana, sama ada matahari atau gerhana bulan, dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara yang tertentu. Manakala apakah hukum kita mengerjakan solat sunat gerhana? Hukumnya ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut untuk kita laksanakan. Manakala apakah dalil pensyariatan solat sunat gerhana ini? Ialah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada riwayat Imam Muslim. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mautin ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wa sallu hatta tankashif." Riwayat Muslim. Maksudnya ialah sesungguhnya matahari dan bulan ialah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi gerhana matahari dan bulan kerana kematian seseorang ataupun kehidupannya. Apabila kamu melihat gerhana, iaitu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka berdoalah dan dirikanlah solat hingga gerhana tersebut berlalu. Seterusnya, bilakah mula-mula solat sunat gerhana ini dilakukan? Iaitu solat sunat gerhana matahari pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah berlakunya peristiwa gerhana matahari. Manakala solat sunat gerhana bulan pada tahun ke-5 Hijrah, di mana pada tahun ke-5 Hijrah berlakunya peristiwa gerhana bulan. Maka Rasulullah SAW telah mengajar kita cara untuk kita melakukan ibadat ketika berlakunya gerhana. Antaranya ialah solat sunat 2 rakaat. Selepas solat sunat dibacakan khutbah, di mana dilakukan 2 kali mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat khutbah Jumaat. Antara amalan yang dianjurkan ketika gerhana termasuklah solat sunat gerhana. Yang kedua, memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya. Memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan banyakkanlah bersedekah, bersedekah. Hikmah menunaikan solat sunat gerhana. Yang pertama ialah menginsafi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan alam semesta, agar sentiasa bersyukur di atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan matahari, dan Allah Subhanahu wa taala boleh lenyapkan matahari dalam kehidupan kita kalau Allah kehendaki. Jadi kita kena bersyukur dan kita kena menginsafi akan kelemahan kita, kekerdilan kita, dan kita kena yakini dan akui akan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala dosa yang dilakukan, sama ada sengaja atau tidak sengaja.
Yang ketiga, memberikan peringatan supaya manusia tidak melakukan kerosakan dan kemungkaran. Yang keempat, memandu manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana meninggalkan amalan khurafat semasa gerhana. Dan yang terakhir ialah mendapat ganjaran pahala melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, kita telah berada di bahagian kaifiat, cara untuk kita melaksanakan solat sunat gerhana. Mestilah kaifiat yang pertama ialah niat. Niat ni ialah kalau solat sunat gerhana ni boleh dilakukan secara bersendirian ataupun boleh dilakukan secara berjemaah. Bila kita lakukan secara bersendirian, jadi niatnya ialah usalli sunnatal khusuf raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan. 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menjadi imam bagi keluarga kita di rumah, usalli sunnatal khusuf raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi makmum, niatnya ialah usalli sunnatal khusuf raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian solat ini hanya 2 rakaat sahaja. 2 rakaat sahaja. Waktu bila melakukan, iaitu kita lakukan ketika berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan. Bila berlaku je gerhana bulan, pukul berapa? Pukul 7.11 minit malam telah boleh kita lakukan solat sunat gerhana bulan. Cara pelaksanaannya digalakkan secara berjemaah. Kalau tidak ada, kita boleh solat secara bersendirian. Baiklah, untuk memudahkan penerangan, solat sunat gerhana 2 rakaat dan 4 kali rukuk. Rakaat pertama 2 kali rukuk dan rakaat yang kedua pun 2 kali rukuk, maknanya 4 kali rukuk. Rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah, kemudian surah. Mungkin contoh surah Al-Fil, alam bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil hingga akhir. Lepas dah habis, kita rukuk macam biasa, rukuk dengan baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam tempoh yang agak lama mengikut kemampuan kita. Lepas dah baca tasbih, kita bangun daripada rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, berhenti sekejap, sambung dengan surah Al-Fatihah dan surah yang lain, iaitu Ustaz pilih contoh surah Quraisy, ila fi Quraisy hingga akhir. Bila dah habis, kita terus rukuk sekali lagi, baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam tempoh yang agak lama mengikut kemampuan kita, dan kita bangkit sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, dan terus kita sujud macam biasa. Sujud pun tasbih dalam tempoh yang agak lama mengikut kemampuan kita, dan duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud balik. Lepas sujud, kita bangun untuk rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua baca surah Al-Fatihah dan surah yang lain, contoh surah Inna A'taina Al-Kautsar, bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar hingga akhir. Lepas tu kita dah habis baca surah tu, kita pun rukuk. Tasbih rukuk dalam tempoh yang agak lama mengikut kemampuan kita. Lepas dah habis tasbih, kita bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan sambung baca surah Al-Fatihah, dan lepas Al-Fatihah surah yang lain, mungkin surah Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sampai habis. Dah habis, kita rukuk, baca tasbih, dan lepas baca tasbih kita bangun semula, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, terus sujud. Lepas sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud balik, kemudian tahiyat akhir dan bagi salam. Dan disunatkan selepas sembahyang sunat gerhana, diadakan khutbah untuk mengingatkan manusia
tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan begitulah kaifiat solat sunat gerhana sama ada matahari ataupun bulan yang dianjurkan untuk kita amalkan, kerana ini merupakan amalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita naklah mengamalkan amalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana itu adalah maksud hidup kita di dunia ini. Sekian saja penerangan secara ringkas berkenaan dengan kaifiat solat sunat gerhana. Semoga kita semua dapat ambil manfaat dan amalkan serta sampaikan kepada rakan-rakan kita yang mungkin dia tak tahu. Kita sampaikan dia, kita ajak mereka untuk solat sunat gerhana di rumah masing-masing. Sebab kita dalam tempoh PKP tak boleh semayang di surau ataupun di masjid kerana bilangannya yang sedikit. Jadi kita bolehlah semayang berjemaah ataupun bersendirian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.